So tuan-puan sekalian, banyak kes juga suami memang tak benarkan isteri tutup aurat. Suami memang nak isteri seksi. Suami memang nak isteri pakai legging. Suami bangga bila lelaki-lelaki memandang isterinya. Bahkan ada sampai peringkat suami lafazkan taklid. Kalau kau pakai tudung, kau tutup aurat, jatuh talak 1. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita pergi dulu kepada pengertian suami dayus. Bila sebut dayus, adakah dayus ini daripada perkataan Melayu? Adakah dayus ini daripada orang Melayu kita sebutkan, kau ni suami yang dayus lah, kau ni memang dayus lah. Setengah orang mengatakan suami yang dayus tu suami yang takut isteri. Kawan-kawan ajak, jom main bola. Tak boleh lah, isteri aku tak bagilah. Kau ni dayus lah, takut bini. Itu adalah fahaman yang totally salah. Itu totally salah. Masya Allah. Dia kata, aku bukan takut bini, aku hormat pada dia, dia penat. Anak-anak aku 5 orang. Contoh kan, anak-anak aku 5 orang kot. Takkanlah dia nak hadap 5 orang tu seorang. Aku sedap-sedap main bola, malam-malam main futsal, main badminton. Jadi, ada orang kata tengok suami jemur kain, suami buat kerja rumah, kau ni dayus lah. Patut bini kau yang buat, engkau yang buat. Subhanallah. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah seorang suami yang sangat membantu isteri dalam urusan rumah tangga. Bahkan kita faham urusan rumah tangga sama ada dari segi masak, ngemas, apa sahaja namanya urusan rumah tangga adalah urusan suami isteri. Jika kita berkongsi sebuah rumah, kita berkongsi juga dengan segala kerja rumah. Kalau kita boleh sama-sama berkongsi nikmat makan, kita berkongsilah juga bagaimana proses penyediaan makanan. Jika kita berkongsi nikmat rehat, rehatlah sama-sama. Bukan suami saja duduk rehat, isteri masih lagi menyambung kerja lepas makan, kena ngemah, kena nyapu, kena basuh. So, rumah tangga adalah perkongsian. Perkongsian kerja rumah, perkongsian tanggungjawab, perkongsian nikmat, perkongsian keseronokan, perkongsian rehat. Begitulah sepatutnya sebuah rumah tangga Islam. Dan telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi menjahit sendiri pakaian yang koyak, kasut yang koyak, dan Nabi SAW sangat peka dengan suara isteri. Satu ketika Nabi balik dan memberi salam. Lalu isteri Nabi ni tak silap Saudah, salah seorang isteri yang tua yang berusia. Isteri Nabi ni bila Nabi bagi salam, suaranya agak lemah. Lalu Nabi dah faham isterinya sedang penat. Jadi bila sampai dan masuk dalam rumah, Nabi dengar cara jawab isteri tu. Nabi peka isteri sedang penat, isteri ni dalam keadaan tak cukup rehat. Nabi masuk dan Nabi tidak mengharap dilayan, disediakan air dan sebagainya. Nabi terus sing-sing lengannya dan terus membantu kerja rumah isteri tu sedang menguli gandum. Maksudnya terus bersama-sama buat pekerjaan. Walaupun Rasulullah ini seorang khalifah, seorang Perdana Menteri, seorang pemimpin yang hebat, kekasih Allah. Tapi bila masuk ke dalam rumah, Rasulullah mencabut segala pakaian-pakaian kemuliaan di luar rumah dan jadi suami yang sebaik-baiknya. Jadi jelas fahaman dayus di kalangan masyarakat Melayu kita salah. Kalau meletakkan dayus itu seolahnya suami ikut kata isteri. Isteri, nanti saya tanya isteri saya dulu ya. Saya tak confirm, nanti saya tanya isteri dulu. Kalau isteri okey, saya okey. Dayus lah kau ni. Salah. Itu memang fahaman yang salah. Baik. Apakah pengertian dayus dan daripada mana perkataan dayus? Sebenarnya dayus ini daripada hadis Nabi. Memang istilah perkataan dayus ini wujud di dalam Islam. Masya Allah. Salah satunya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanirrajim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia hadis sahih riwayat Ahmad. Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Mudminul khamri wal aqu wad dayus alladhi yuqiru fi ahlihil khabas. Maksudnya 3 golongan yang diharamkan Allah daripada masuk syurga. 3 golongan yang Allah haramkan masuk syurga. Maksudnya na'udzubillah min zalik, 3 golongan ini tidak akan masuk syurga. Siapakah 3 golongan ini? Yang pertama iaitu penagih arak. Memang menjadi minuman hariannya, ketagih arak sampai mabuk. Yang kedua, orang yang mendaharkai ibu bapanya. Orang yang mendaharkai ibu bapanya. Dan yang ketiga, iaitu lelaki yang dayus, iaitu Nabi terus jelaskan, dan orang yang dayus iaitu orang yang membiarkan kejahatan dalam keluarganya. Daripada hadis tersebut, para ulama memberikan penjelasan yang lebih detail tentang ciri-ciri lelaki dayus. Lelaki dayus bukan hanya suami, sama juga dengan ayah. Ayah juga boleh jadi ayah yang dayus, suami yang dayus. Subhanallah. Kenapa fokus kepada lelaki? Ada tak isteri yang dayus? Ada tak isteri pula nusyus? Kalau anak pula derhaka, faham ya? Kalau ibu pula, ibu yang derhaka juga.
Tapi kalau dayus ini, dia lebih kepada lelaki. Sama ada seorang ayah ataupun seorang suami ataupun seorang abang. Maksudnya seorang lelaki dalam sebuah keluarga, ia memikul tanggungjawab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin, pelindung ataupun orang yang lebih utama, kuat berbanding wanita. Maksudnya memang Allah beri tanggungjawab lelaki ini pelindung. Sikap semula jadinya adalah pelindung. Kita tak perlu cerita tentang lelaki yang tak bertanggungjawab, yang dia bukan pelindung, dia pula pemukul, dia pula membuatkan sumbang mahram. Itu lelaki yang kejam dan zalim. Hanya Allah yang berhak membalas kejahatan tersebut. Kita ceritakan lelaki yang wujud dalam rumah tangga, sama ada ayah ataupun suami ataupun anak lelaki yang telah baligh, yang telah berakal, maka ia bertanggungjawab untuk tegur adik-beradik perempuannya. Ayah bertanggungjawab untuk anak-anaknya, sama juga bertanggungjawab untuk isterinya. Apakah maksud kejahatan disebut dalam hadis ini? Seorang lelaki yang membiarkan kejahatan berlaku dalam keluarganya. Iaitu secara umum, suami ataupun ayah membenarkan isteri ataupun anak melakukan kemungkaran. Penerangan ulama tentang lelaki dayus. Berikut adalah beberapa tafsiran oleh para alim ulama berkenaan dengan istilah dayus. Yang pertama, seseorang yang tidak ada perasaan cemburu kerana iman terhadap ahlinya, sama ada isteri ataupun anak-anaknya. Seorang suami tak rasa cemburu apabila lelaki lain memandang aurat isterinya. Tak rasa cemburu, tak rasa apa-apa. Saya ada berapa kes dulu. Saya dulu perunding cara rumah tangga 4 tahun. Saya jadi ketua unit runding cara. Berbagai kes sampai VIP kes, macam-macam kes. So, tuan-puan sekalian, banyak kes juga suami memang tak benarkan isteri tutup aurat. Suami memang nak isteri seksi. Suami memang nak isteri pakai legging. Suami bangga bila lelaki-lelaki memandang isterinya. Seolahnya ini aku yang punya. Ni isteri aku lawa, isteri aku seksi. Body isteri aku mantap. Kan suami-suami orang lelaki lain tengok-tengok boleh jeling je, tapi ni aku yang punya. Bahkan ada sampai peringkat suami lafazkan taklid. Kalau kau pakai tudung, kau tutup aurat, jatuh talak 1. Sampai tahap tu. Ada isteri yang model, isteri stewardess kan, pramugari, suami memang tak bagi, tak benarkan isteri pakai tudung, macam-macam kes muslimin-muslimat. So memang wujud seorang suami yang sangat bangga bila aurat isterinya ditayangkan. Jadi, seseorang yang tidak ada perasaan cemburu kerana iman terhadap ahlinya, isteri dan anak-anaknya, ini tergolong di kalangan lelaki yang dayus. Jadi jangan main-main dalam hal ini. Di dunia memang rasa seronok, rasa happy, rasa bangga, tetapi ingatlah apa yang Nabi sebut, golongan ini diharamkan syurga. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Imam Al-Aini pula berkata, cemburu lawannya dayus. Berkata pula An-Nuhas, cemburu iaitu lawannya dayus adalah seorang lelaki itu melindungi isterinya dan kerabatnya dari ditemui dan dilihat auratnya oleh lelaki bukan mahram. Baik, Imam Al-Aini menyebutkan cemburu lawannya dayus. Cemburu, apa maksud cemburu yang dipuji di dalam Islam? Apakah maksud cemburu yang diiktiraf dan dituntut di dalam Islam? Maksudnya sifat cemburu ini wajib perlu ada bagi seorang lelaki, sama ada seorang suami ataupun seorang ayah. Apakah maksud cemburu yang dikehendaki dalam Islam? Cemburu adalah seorang lelaki itu melindungi isterinya dan kaum kerabatnya dari ditemui dan dilihat auratnya oleh lelaki bukan mahram. Menurut Imam Az-Zahabi pula, dayus adalah sesiapa yang menyangka atau mendapati ada tanda-tanda bahawa isterinya melakukan perbuatan keji seperti zina ataupun berdua-duaan, maka ia mengabaikannya kerana cintanya kepada isterinya, maka tiada kebaikan untuknya dan tiada kecemburuan yang diperlukan oleh Islam dalam dirinya. Kesimpulannya adalah lelaki yang dayus sama ada ayah ataupun suami membiarkan ahli keluarganya melakukan maksiat kepada Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian. Baik. Lelaki yang dayus kita jelas membiarkan. Maksudnya tak rasa cemburu, biar, tak buat apa-apa tindakan, tak ada apa-apa ikhtiar. Jadi bagi lelaki yang dah buat ikhtiar untuk jaga aurat isterinya, dah berusaha dah tegur maka insya-Allah dia bukan lelaki yang dayus. Dia bukan usaha asal usaha. Ustazah, saya dah nasihatkan isteri saya, dia tak nak dengar. Lantak dia lah. Encik usaha sungguh-sungguh tak? Alah, isteri saya pun belajar sampai degree lah Ustazah. Isteri saya pun cerdik. Saya cakap sekali cukup, dia tak nak dengar dah lah. Saya kata belum cukup usaha encik. Kalau encik cakap sekali, encik rasa lepas. Kat dunia encik rasa lepas. Tapi saya tak pasti encik lepas tak di akhirat kelak.